Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, iaitu 11 hari bulan 11 2022. Kita teruskan bicara kita, pembacaan kita dalam buku Hakadha Ashu Ma'al Quran. Demikianlah orang-orang yang soleh, orang yang hebat-hebat, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana keadaan mereka dengan Al-Quran. Para jemaah sekalian, sebagaimana yang sering saya ulang kata-kata para ulama, para hukama, orang-orang yang soleh dahulu dan sekarang, bahawa Al-Quran itu diibaratkan seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Tujuan ana Al-Faqir Abu Anas baca buku-buku yang berkait dengan Al-Quran, bagaimana para ulama terkesan dengan Al-Quran, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Tujuannya sebagai kita nak ambil panduan untuk kita juga mendapat kesan yang besar daripada Al-Quran yang kita baca ini. Kerana itu, tuan-tuan sudah pasti masih ingat, sebagaimana kata di para ulama Islam, Al-Quran itu dibaca dengan 3 cara. Pembacaan yang pertama, iaitulah kita baca dengan lidah, yang kita panggil qiraat, kita panggil tartil. Ada setengah orang ni bukan sakat baca biasa, baca dengan lagu-lagu, itu dia panggil taranum. Kita kata itu satu bacaan. Bacaan yang kedua yang kita kena baca, iaitulah baca qiraah qalbiyah, fikriyah. Kita baca dengan hati kita, kita sentiasa berfikir tentang Al-Quran Al-Karim, bagaimana Al-Quran ini memberi kesan dalam jiwa seorang hamba Allah, bagaimana Al-Quran itu memberi kesan kepada akhlak seorang manusia, bagaimana Al-Quran itu memberi kesan dalam masyarakat manusia apabila ia dilaksanakan dengan bacaan yang ketiga, qiraah amaliyah tatbiqiyah. Para jemaah sekalian, itu muqaddimah perbincangan kita. Mudah-mudahan kita akan lebih bersemangat, mudah-mudahan kita akan lebih mencari jalan untuk mendapat kesan yang besar daripada Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari ini, supaya para jemaah sekalian, kita akan dapat kelebihan ini, supaya kita dapat menjadikan Al-Quran kitab panduan, kitab hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita ini benar-benar berfungsi, benar-benar memberi kesan dalam jiwa kita. Kita kata Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, sambungan kepada kisah golongan salafus salih, bagaimana mereka terkesan dengan Al-Quran. Rawa Ibnu Abi Dunya min hadithi Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Kata dia, sami'tu Abdullah bin Hanzalah. Abdullah bin Hanzalah. Ingat kata dia, Hanzalah ni seorang sahabat yang mati dimandikan oleh malaikat. Anak dia, wallahu alam, boleh jadi anak dia yang ditinggalkan itu, yauman wahwa ala firashihi, satu hari dia duduk di atas tilam
tempat tidur dia. Mana dia nak tidur, tiba-tiba dia nak tidur, dia sedang nak tidur berehat, sambil-sambil tidur. Biasalah orang-orang yang soleh ni, dia tak tidur macam kita tidur kat tidur ya. Mereka tidur, sebelum mereka itu dia akan baca Quran, baca ayat-ayat kursi, baca ayat-ayat yang dia ingat, ayat-ayat yang diingati. Apa ayat yang nak ingat, yang patut diingati itu, apa ayat yang sepatutnya dihayati dan dibaca. Maka bila tengah-tengah dia baca Quran, Allahu Akbar, para jemaah sekalian, ini orang-orang yang Allah Ta'ala pilih pada mereka. Allah Ta'ala pilih pada mereka untuk mendapat manfaat yang begitu besar. Dia sedang baca, wa huwa ala firashi wa uttuhu min illatihi. Dia dalam atas tilam dia, kata di Amr Rahman, kata di Amr Rahman bin Harith bin Hisham ni, dari riwayat ini dia kata, aku pun ziarah dia, pergi ziarah dia. Dia sedang dalam keadaan yang begitu yang begitu dahsyat, sedang dalam keadaan nak mati. Kerana dia sakit. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang datang ziarah tadi baca ayat ni. Dia baca ayat, tuan-tuan tanda ayat ini dalam surah Al-A'raf. Ayat dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-41. Surah Al-A'raf ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Disediakan untuk mereka hamparan-hamparan dari api neraka. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, orang-orang yang kami sayangi, daripada api neraka ya Rabb. Wa min fawqihim ghawash. Dan di atas mereka lapisan-lapisan penutup daripada api neraka. Allah. Dalam ayat lain disebut duha asap yang hitam, bukannya awan yang menuduh tu, asap hitam, asap yang azab. Wa kadzalika najzi zalimin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim disebabkan keingkarannya. Bila dia dengar sahabat dia yang datang ziarah dia ni baca ayat ni, fabaka, dia menangis. Hatta zanantu anna nafasahu satakhruj. Aku tengok cara dia menangis ni, kami bimbang, takut keluar nyawa dengan sebab ni je. Mana mati terus sahabat kita ni dengan sebab yang tersebut. Allahu Akbar. Maka waqala saru, dia pun jawab, dia respon balik kepada ayat yang dibaca tadi. Min jahannam mihad, hamparan mereka jahannam, neraka. Wa min fawqihim ghawash, di atas kepala mereka juga daripada azab. Dia pun kata apa? Saru baina atbaqin nar, mereka duduk di antara lapisan-lapisan neraka. Dia sedang sakit. Summa qama ala rijlaihi, dia bangun berdiri walaupun dia sakit. Faqala qailun, kata di sahabat yang ziarah dia tadi, ya Aba Abdurrahman, uqud, duduk, nanti kau rebah. Dia kan dalam keadaan sakit. Qal mana'anil qu'ud zikru jahannam, tak boleh lagi aku nak duduk setelah engkau baca ayat yang menyebut tentang neraka jahannam. Wala'alli ahaduhum, aku bimbang takut aku salah seorang daripada mereka. Ini contoh di kalangan ulama tabi'in yang Allah Ta'ala pilih hati mereka sangat terkesan dengan Quran. Dia dengar Quran, lompat bangun walaupun sedang sakit, pergi berwudu, salat, kerana bimbang
Dia bimbang apa? Dibimbangi takut kita termasuk di kalangan orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini juga kita perlu belajar, para jemaah sekalian, para pelajar, supaya kita juga sedar bahawa hidup kita ini sentiasa di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Di bawah pemerhatian Allah. Dan kita kena ingat, ayat-ayat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini ayat yang cukup, sudah cukup untuk mengaji pengajaran dan pengiktibaran, untuk menjadi peringatan kepada kita semua para jemaah sekalian. Jadi tajuk yang kita baca ni, qama min maradihi li sama'i ayah. Seorang ulama salaf bangun daripada sakitnya kerana dengar sebuah ayat. Kita berpindah pula kepada kisah seorang sahabat yang lain, nama dia Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari. Wa an Masruq. Masruq ni ada seorang tokoh ulama. Kalau kita terjemah makna dia tak comel. Masruq mana orang yang dicuri. Boleh jadi waktu dia sampai Mekah barang dia kena curi ke macam mana. Terkenal dia dengan nama Masruq. Dia kata, aku berada di Mekah. Qala li rajulun min ahli Makkah. Seorang laki-laki dari penduduk Mekah tunjuk kepada saya satu tempat dalam masjid dekat Kaabah. Dia tunjuk apa? Dia kata, haza maqamu akhik Tamim Ad-Dari. Di sini tempat saudara kamu Tamim Ad-Dari berdiri kalau dia solat. Sini tempat dia tahajud. Kita pun biasa kan, bila kita masuk masjid ni, kita akan cari satu sudut yang kita rasa selesa. Di belakang tiang ke, di belakang rak Al-Quran ke. Yang pentingnya kita nak solat itu supaya orang tak kacau kita, tidak diganggu oleh kawan-kawan yang mari duk cuik, mari duk ajak berbual. Yang pentingnya kita cari satu tempat yang kita rasa selesa, senang untuk kita menunaikan ibadat. Jadi Tamim dia duduk satu sudut dekat Kaabah. Dia kata rajul, orang yang menceritakan kepada Tamim tadi, dia kata, laqad ra'aituhu, aku telah lihat dia qama lailatan hatta asbah. Dia berdiri pada satu malam sampai pagi. Allahu akbar. Dia berdiri solat malam sampai pagi. Apa yang dia buat? Au kad an yusbih, ataupun hampir pagi. Maknanya malam tu sampai dekat subuh. Dia buat apa tuan-tuan? Baca 10 juzuk ayat, baca 10 juzuk Al-Quran ke macam mana? Kita kata la yaqra'u ayatan min kitabillah. Dia baca satu ayat ya. Dia pilih satu ayat yang menyentuh perasaan, diulang-ulang sampai, kata orang, sampai lumat, sampai dia terasa lemah nafsu dia. Iaitulah dia baca ayat yang telah kita baca dulu, nama dia Ayatul Mabkah, ayat yang membuatkan orang, para ulama menangis kerana dia. Iaitu, balik semula kepada ayat kita ni, ayat surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-21. Surah Al-Jathiyah ayat 21. Ingat kita, iaitu dia baca ayat, am hasibal ladzina ijtarahus sayyiat an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ingat, surah Al-Jathiyah. Tulis surah Al-Jathiyah ayat berapa? Ayat 21. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mudah sekarang ni, dengan alat-alat yang kita ada ni, boleh membantu kita, boleh membantu kita untuk mencari ayat, mencari makna ayat, semuanya boleh.
Jadi kita nak ke tak nak? Tak nak, kita yang bersalah. Al-Quran telah pun Allah Ta'ala sediakan untuk kita dengan begitu mudah untuk kita dapat maklumat. Maksud dianya, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, patut ke orang-orang yang melakukan kejahatan, dia buat maksiat, dia buat benda tak baik, dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu angan-angan mereka. Dia buat buruk, buat benda tak baik, tapi dia nak Allah Ta'ala jadikan dia seperti orang yang soleh yang melakukan kebaikan. Dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati, sama dengan orang soleh. Allah kata apa ini? Sa'ama yahkumun, buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu, satu keburukan, suatu benda yang cukup dahsyat. Jadi kata di sahabat yang cerita kepada Masruq tadi, dia kata apa? Dia kata Tamim yaqra ayatan, baca satu ayat ini saja, fayarka wa yasjud wa yabki. Dia diulang ayat ini, dia sujud, dia rokok, dia sujud dan dia menangis. Sebab apa para jemaah sekalian? Ayat ini dia panggil ayatul mubka, ayat yang menyebabkan para ulama menangis kerana baca ayat ini. Apa sebab? Sebabnya kita hidup ni masih dalam prasangka, orang panggil perasan. Tahu perasan? Kita ingat apa yang kita buat tu baik. Kita ingat apa yang kita buat tu molek. Kita ingat kita ni, orang Kelantan kata juruh dah. Rupa-rupanya apa yang kita buat tu tidak bertepatan dengan apa yang diajar, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib berhati-hati, mengambil langkah berjaga-jaga, semak sentiasa amalan kita supaya bertepatan dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pula bila orang kata ini hak sunnah ni, habis takkan kita nak tinggal hak yang kita dah belajar, yang kita amal selama ni. Tak, kita dah rasa selesa dah rasa mujarrab. Dia punya istilah mujarrabat, mana telah diuji bahawa benda ni terbukti. Kita mengatakan siapa yang bagi piawai, siapa yang nak ukur? Ada siri mana yang nak mengatakan amalan kita ni tepat selain daripada kita letak di bawah neraca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah bertepatan, kita kata alhamdulillah. Kalau tidak, kita murajaah balik. Baik para jemaah sekalian, ceritanya banyak. Kalau tak ulaskan, kita tak terasa pula dia punya kelebihan apa yang cerita ni, apa dia punya maghza al-hikayah, dia punya kelebihan cerita tu. Baik, kita berpindah pula kepada seorang yang bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi rahimahullahu ta'ala. Rawa Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Dia kata, sami'tu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi yaqul. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi berkata. Ayat ni sesuai dengan kita ni para jemaah sekalian. Kita yang tak hafal Quran ni, nasihat Muhammad bin Ka'ab ini sesuai, dan tuan-tuan dan puan-puan mampu melakukannya insya-Allah. Dia kata, la'an aqra fi lailatin hatta asbah. Kalau aku baca pada satu malam sampai ke pagi, baca apa? Baca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai ke akhir. Dan aku baca surah Al-Qari'ah. Mana juzuk ayat yang pertama kita, rakaat yang pertama baca ni, yang kedua baca ni Zilzalah dengan Al-Qari'ah. Dua-dua tu cerita tentang apa?
Dua-dua ni menceritakan kepada kita tentang kiamat. Dua-dua tu cerita kepada kita tentang kiamat. Mana berat belaka. La azid alaihima. Kalau aku tak tambah ni, baca dua ayat ni je, tak tambah-tambah lebih daripada itu, wa ataraddadu fihima wa atafakkar. Jangan baca saja. Aku ulang dan aku berfikir, aku tadabbur. Ahabbu ilayya min an ahdaral Quran hadara. Aku lebih suka daripada aku baca Quran laju tak tahu, tak berfikir tentang isi kandungannya. Kita kata para jemaah sekalian, baca Quran tu semuanya elok belaka. Yang tak elok, yang tak baiknya tak baca. Itu lain cerita dah. Yang tak elok, yang tak comelnya tak baca. Tapi baca untuk tadabbur dengan dua surah yang pendek ini, tetapi mengandungi satu gegaran yang begitu kuat kepada hati dan perasaan kita, lebih baik daripada kita baca tak tahu makna. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan pencinta Al-Quran, dua surah ni mampu untuk kita hafal, dan mungkin saya percaya ramai di kalangan kita sudah pun hafal dua surah ini. Cuma nak tambah sikit lagi, kita baca tu biarlah kita faham apa yang kita baca. Biar kita baca dan kita faham apa yang kita baca. Jangan baca apa dia disebut tadi, baca hadaran. Maknanya baca gitu saja. Orang panggil mururin kiram, tak faham makna, maka kita mengatakan itu satu kerugian. Baik, kita berpindah kepada kisah Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Ulama tabi'in, meninggal dia pada tahun 110. Qala Muhammad bin Jihadah. Muhammad ni kata, qultu li ummi waladil Hasanil Basri. Aku pergi tanya kepada Ummu Walad. Ummu Walad ni biasanya hamba yang digunakan oleh tuan dia. Dia boleh anak, dia panggil Ummu Walad. Zaman dululah, zaman kita mana ada Ummu Walad. Ada sungguh ummu anak kita ada lah. Dia kata, orang pun tanya, Muhammad bin Jihadah tanya, ya amatallah, ya makcik, ma ra'aiti minhu, apa yang kau perhatikan amalan ataupun perbuatan Hasan Basri, dia buat apa dekat rumah dia? Apa yang kau perhatikan? Faqultu ra'aituhu fatahal mushaf. Ada sekali aku tengok dia buka mushaf, buka Quran. Dia buka je Quran. Fara'aitu 'ainaihi tasilani wa syafatahu la tataharrakan. Aku tengok mata dia mengalir, air mata menangis. Dua bibir dia tak bergerak baca Quran, pakai dia perhati tengok je. Maknanya dia baca dengan hati. Dia panggil qiraah qalbiyah. Maknanya dia tengok ayat ni, boleh jadi ayat yang menyentuh perasaan dia tentang kiamat ke, tentang ketuhanan ke, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka dia berhenti di situ, pakai tak baca dah ayat, duk perhati tengok dengan air mata yang bercucuran. Ini pentingnya para jemaah sekalian, pentingnya orang yang dapat memahami Al-Quran, bagaimana mereka mendapat manfaat yang begitu besar. Allahu Akbar. Kemudian cerita seorang kanak-kanak yang memahami fasahat Al-Quran. Quran ni begitu indah susunan bahasa. Dia panggil fasahah. Quran yang indah susunan bahasa dia cukup menarik. Seorang pakar lughah. Kalau zaman kita ini orang panggil profesor, apa dia lah, tinggi-tinggi profesor ni. Al-Asma'i ni masyhur dengan keprofesaan dalam bidang bahasa. Satu hari dia tanya seorang sabiyah, kanak-kanak perempuan. Kalau kita orang Kelantan, kita kata mek ni maknanya seru, panggilan kepada anak perempuan. Ma afsahaki, bagaimana kamu jadi fasih? Petah bercakap ni, kenapa? Dengar dia punya jawapan yang menyentak kita. Budak-budak ni sentak kita pagi-pagi lagi ni. Faqalat ya ammi, pakcik, saya jadi fasih ni sebab saya baca Quran dengan memahami Quran.
Wa hal tarakal Quran li ahadin fasahah? Adakah Quran biarkan orang yang baca dia, orang yang kaji dia tak ada fasih? Dengan tanda sikit. Wa fihi, dalam Quran satu ayat je, fiha khabaran, ada dua khabar, dua cerita. Wa amran, ada dua amar, dua suruhan. Wa nahyan, dua larangan. Wa bisyaratan, dan dua khabar gembira. Allahu Akbar. Dengar ni para jemaah sekalian. Dia kata satu ayat ada dua cerita, dua arahan, dua larangan, dua khabar gembira. Faqala al-Asma'i, wa mahi? Apa dia tu? Apa ayat mana tu? Hayya cepat. Para jemaah pencinta Al-Quran buka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 7. Buka tengok. Surah Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayk wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna ila ummi Musa. Allah kata aku dah wahyukan, mana beri ilham pada mak Nabi Musa, dua arahan, dua larangan, dua khabar gembira. Allahu Akbar. Apa dia dua arahan? Tengok ayat surah Al-Qasas ayat 7. Para jemaah dah buka surah Al-Qasas ayat 7. Yang pertama, an ardi'ihi. Mak, ibu Musa, beri susu pada anakmu. Itu arahan pertama. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Bila kamu rasa takut, bimbang pada anakmu dia apa-apakan oleh Firaun, mungkin lepas dia dalam sungai. Sungai Nil. Dua arahan. Dua larangan. Wala takhafi wala tahzani. Mu jangan takut, jangan duka cita. Anakmu di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Lepas je, ikut arahan. Mana dua khabar gembira? Inna radduhu ilaik. Allah jamin, aku akan hantar balik Musa kepada kamu. Mu jangan takut. Musa ni aku hantar balik kepada kamu, mu jangan takut. Allahu Akbar. Tuhan janji kepada mak dia nak hantar balik, jangan takut. Khabar gembira yang kedua, waja'iluhu minal mursalin. Kami akan jadikan dia salah seorang daripada rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Qala al-Asma'i, Asma'i hak dengar cerita ni, dia kata faraja'tu bi faidatin, aku dapat balik daripada hasil berbincang, hasil tanya budak-budak ni, aku dapat beberapa faedah. Wa ka'anna tilkal aya ma marrat bi masami'i, seolah-olah ayat itu tak pernah aku dengar lagi. Subhanallah, dia pakar lurah. Tapi ini dia panggil satu ayat, bila kita tadabbur, kita nampak betapa indahnya susunan ayat, betapa indahnya apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami bahawa Al-Quran itu kalamullah. Quran itu adalah kata-kata Allah yang cukup besar, yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wahai para jemaah, wahai para orang yang mencintai Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau kita tak faham, kalau kita tidak tahu, bermakna kitalah orang yang kerugian aset yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi kita tidak dapat mengambil faedah daripadanya yang cukup menyusahkan. Baik, kita berpindah pada kisah lain pula. Ma hadzal abas.
Apa awak ni duk lara main sia, buat benda yang sia-sia ni? Itu tajuk dia. Wa an Yunus al-Balkhi. Yunus al-Balkhi qala, kana Ibrahim bin Adham min al-ashraf. Masyhurlah Ibrahim bin Adham ni seorang tokoh ulama ahlul qulub, ataupun dalam bahasa mudah ulama tasawuf orang panggil, ulama yang suka bincang tentang masalah hati. Wa kana abuhu kathirul mal. Masya-Allah, Adham ayah dia tu orang kaya, banyak harta. Wal khadam peramai. Wal marakib, Allahu akbar, ada kenderaan-kenderaan yang banyak zaman itulah. Ada kuda comel-comel, dan pakaian pun cantik, ada macam-macam. Jadi Ibrahim ni pada peringkat awalnya gunalah nikmat yang ada tu. Fa baina Ibrahim fi as-saidi ala farasi yurakkiduhu. Dia sedang pergi berburu dengan di atas kenderaan dia, di kuda dia hok laju tadi. Dia pergi berburu, tiba-tiba dia dengar suara. Suara siapa tidak dinyatakan, boleh jadi malaikat yang bersuara. Dia kata, ya Ibrahim, ma hadzal abas. Ibrahim, apa awak ni menghabiskan masa duduk ikut ke perburuan? Sebagaimana kata dia orang, siapa dia ikut perburuan, dia akan jadi muflis. Sebab apa? Sebab lepas sekor datang, akhir kali dia habis masa begitu saja. Bukan muflis makna tak ada harta, mana muflis dari sudut tak sempat nak beribadat. Kemudian dia dengar ayat Quran yang dibaca. Tanda pelajar, surah Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu menyangka bahawa kami jadikan kamu itu abasan, lepas bebas, sia-sia gitu, tak ada tanggungjawab, tak ada kerja yang besar yang patut dilakukan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami semula. Itu kesangkaan kamu. Ittaqillah, sepatah dia kata, hendaklah kamu takut pada Allah. Bila dia dengar suara ni, alaika bizzadi yaumil faqah, ittaqillah, hendaklah kamu takut pada Allah. Alaika bizzadi yaumil faqah, hendaklah kamu mencari bekalan untuk hari yang kepakiran. Hari apa? Hari akhirat. Fanazala an dabbatihi, dia berbalik daripada, bila dengar suara tu dia balik ke rumah. Wa akhaza fi amalil akhirah, dia mula bertukar channel, mengejar akhirat, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak payah mikir tentang rezeki dia lagi dah, sebab dia sudah ada harta yang banyak. Jadi apa yang kita nak simpulkan di sini, para pelajar, para jemaah, para pencinta ilmu, iaitu orang-orang yang sudah ada harta kekayaan, umur pun sudah banyak. Kata orang, kalau makan ayam tu, sendi-sendi ayam tak luk nak mamah dah, sebab gigi pun bertukar dah. Nak kejar lagi dunia, kenapa? Tak payah, cukuplah. Jadi Ibrahim Adham dengan kemewahan dia yang sudah ada, dia tinggalkan dunia, dia kembali kepada akhirat untuk membuat persiapan yang ada. Cuma zaman kita ini, saya pun tak tahu kenapa kita tengok kata sebagaimana kata di dalam hadis yang menyebut tentang dua perkara yang tidak tua tu. Dua perkara ni tak tua dalam diri seorang, iaitu hubbud dunya wa ittiba'ul hawa. Jadi ikut hawa nafsu dia lah, cinta kepada dunia. Ni tak tua ni, orang tua pun nak lagi. Jadi kita tengok zaman kita ini, saat-saat yang kita duduk sekarang ni, kebetulannya saat perebutan kuasa, ada orang yang masuk kerana nak kuasa,
kerana nak menjaga masalah agama sungguh-sungguh, insya-Allah kita tak nafikan ada orang yang ikhlas, ada orang masuk kerana nak berkuasa, kerana nak jaga kepentingan diri, keluarga, kepentingan tertentu, dan ada juga yang masuk kerana dendam untuk lawan kawan dan sebagainya. Kita mengatakan itu semua. Bahkan yang masuk itu tua-tua, dia kata. Dia kata dua perkara yang tak tua, hubbud dunya wa tulul amal. Satu lagi, panjang angan-angan. Jadi angan-angan dia tengok besar, berjalan apa bergogek dah. Jadi masih lagi duk kejar nak mendapat kedudukan. Sebab apa? Sebab kita sangka kita je boleh buat kerja, orang lain tak boleh buat. Kita je yang betul, orang lain tak betul. Maka itu yang dikatakan tidak mahu pencen kita dalam mengejar dunia, mengejar kedudukan. Jadi dalam cerita Ibrahim ini, patut kita ambil pengajaran dan iktibar para jemaah sekalian, bahawa kita yang sudah ada kedudukan, yang sudah ada keuangan, yang sudah ada bekalan, cukuplah untuk dunia kita sebagai bekalan. Kita kejarlah akhirat sebagai bekalan untuk perjalanan yang panjang. Untuk perjalanan pendek dah ada bekalan. Untuk perjalanan yang panjang, teruskan perjuangan. Alhamdulillah, hari ni ana tengok ramai di kalangan warga-warga yang datang ke pondok kita ni, bukan di kalangan orang miskin macam dulu-dulu orang miskin. Sekarang ni ramai yang datang orang yang kaya-kaya, orang yang sudah kekenyangan harta dunia, kalau dia nak berpada lah, kalau dia nak bersifat dengan sifat qanaah. Tapi kalau dia nak bersifat dengan tamak, sampai bila pun tak akan selesai. Sebagaimana Allah Ta'ala, sebagai Nabi sebut dalam hadis, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min zahabin labtagha salisan." Kalaulah anak Adam tu ada apa? Ada dua wadi lembah daripada emas, dia akan cari yang ketiga. Wala yamla'u fahu ibnu Adam illa turab. Tidak akan penuh dalam mulut anak Adam ni kecuali tanah, sumbat tanah. Maknanya dia mati barulah dia kenyang dunia ini. Nak kata apa? Jadi kita belajar daripada ilmu-ilmu yang ada. Kita belajar daripada sejarah-sejarah ulama-ulama salafus salih ini untuk menjadi panduan kepada kita, untuk menjadi ingatan kepada kita para jemaah sekalian, supaya kita tidak lara, kita tidak terkesan dengan kedunia yang ada depan mata kita, dan ambillah peluang-peluang. Kerana itu kita kata di antara yang menguatkan motivasi kita untuk beribadat ini, apabila kita baca sirah, sejarah orang-orang soleh zaman dulu, bagaimana mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla setelah mereka melalui proses-proses, melalui jalan-jalan yang menunjukkan kepada asalnya lara, tapi mereka kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan itulah yang terbaik para jemaah sekalian. Baik, masa kita sangat laju, kan? Kita menunggu waktu syuruk dan duha. Kita ambil satu lagi kisah sebagai penutup kepada hikayat yang kita ada ni. Banyak cerita rupanya, tapi masa sangat laju. Kita pun kisah al-makhraj min kulli ghammin. Al-makhraj min kulli ghammin. Bagaimana cara kita nak bebaskan diri kita, kita nak keluarkan diri kita daripada duka cita, daripada kesempitan hidup, daripada stres, daripada depression, apa sajalah benda-benda yang tidak baik dalam hidup kita ni, bagaimana cara? Ini dia panggil kisah pengalaman seorang tokoh. Kisah pengalaman seorang tokoh berdasarkan kepada tadabbur ayat Quran. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dia kata Jauzi ni dalam dunia Islam ada dua. Satu lagi dia panggil Ibnu Al-Jauzi. Satu lagi dia panggil Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu orang lain. Dua ni lah, tapi bunyi Jauzi belaka, tapi orang yang lain. Ibnul Jauzi rahimahullah kata, daqa bi amrun aujaba ghamman laziman daiman. Satu masa saya ditimpa kesempitan dalam hidup. Tak tahulah sempit kerana
Kerana apa ni? Yang penting ada kesusahan yang dia lalui, yang dia hadapi. Jadi sempit ini menyebabkan aku duka cita yang berterusan. Tak nak mikir panjang sebab duka cita ni. Tak nak mikir banyak. Wa akhadtu ubaligh fil fikri fil khalas min hadhihi al-humum. Aku mula berfikir bagaimana aku nak lepaskan diri daripada duka cita ini bikulli hilatin wa bikulli wajhin. Dengan apa cara pun aku duk fikir macam mana aku nak selamatkan, nak bebaskan diriku daripada peristiwa yang tersebut. Cari sana, cari sini, belek sana, belek sini. Fama ra'aitu tariqan lil khalas. Aku tak jumpa jalan untuk nak membebaskan diri daripada perkara tersebut lebih daripada apa yang aku dapat daripada ayat Al-Quran ini. Tanda tuan-tuan, ayat surah At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang tuan-tuan duduk masyhur dengan ayat 1000 dinar itulah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan kelepasan, pintu-pintu kebaikan. Fa'alimtu anna taqwa sababun lil makhraj min kulli ghammin. Maka aku tahulah bahawa takwa itu sebab untuk kita boleh keluar daripada duka cita, daripada segala kesedihan. Fama kana illa an hamamtu bi tahqiqit taqwa fawajadtul makhraj. Aku pun mula nak merealisasikan sifat takwa dalam hidup aku ni, tinggalkan benda-benda yang tak baik, tinggalkan maksiat, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka fawajadtul makhraj, ketika itu aku pun dapatlah jalan kelepasan. Aku jumpa jalan keluar dan aku pun keluar daripada jalan yang sangat susah tadi. Kisah ini ditulis dalam kitab dia Saidul Khatir. Kitab Saidul Khatir ni tuan-tuan sudah ada terjemahan dia. Saidul Khatir sudah ada terjemahan dia dan bolehlah beli. Banyak. Dia panggil Saidul Khatir ni catatan melalui apa yang kita terlintas. Kalau kita kata said ni makna macam perburuan. Tapi dalam ilmu ni orang panggil catatan lah. Catatan bila kita terlintas satu benda yang baik, tulis. Ini bagus sebenarnya. Penulis-penulis ni dia catat-catat kemudian dikumpul dalam sebuah buku. Walaupun cerita pendek-pendek, tak bersambung, tapi penting catatan ini. Allahu Akbar. Jadi setakat itu dululah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri-siri bacaan kita Hakadha Ashu Ma'al Quran dalam siri yang akan datang. Sudah pasti para jemaah bersemangat untuk menimba ilmu Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita akan mendapat pulangan yang begitu besar kesannya dalam hidup kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah sekalian, pesanan mesra setiap kali hari Jumaat kita kata apa? Ingat Jumaat, ingat selawat. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ana pun dah bagi dah kepada para jemaah risalah-risalah tentang lafaz selawat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kena ambil. Dan jangan lupa hari ni hari Jumaat juga, iaitulah kita ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang Allah Ta'ala turunkan surah ini dan telah diberikan kelebihannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah surah yang akan menerangkan hati kita dalam masa seminggu ini dengan kita baca surah Al-Kahfi. Bacalah surah-surah lain pun, cuma ada surah yang spesifik, ada kelebihan tersendiri, ada kelebihan tertentu, dan ada surah yang kelebihannya secara umum setiap hurufnya diganda 10 pahala. Kita kata tak ada baca Quran ni kecuali semuanya baik, kecuali orang yang baca dengan niat yang tidak baik, maka mereka akan kerugian. Sebab apa kerugian? Sebab mereka akan terlepas banyak
peluang ataupun ruang yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.